Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu Sirah Darjah 2, peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku, dan kita akan belajar apa yang berlaku pada peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan belajar tentang siapa pengasuh, penjaga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orangnya. Baik, kita tengok pada muka surat pertama. Ini adalah ulang kaji yang lepas sebab tak berapa nak jelas. Kita akan ulang kaji untuk tajuk-tajuk yang penting. Tengok apa yang saya baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April 571 Miladiah di perkampungan Bani Hashim, Mekah. Baginda adalah Rasul terakhir Khatamun Nabiyyin yang diutus untuk manusia dan jin. Kelahiran baginda telah membawa rahmat dan nur cahaya hidayah kepada seluruh alam. Tengok pada kawasan yang saya bolkan ni, dekat sini saya jelaskan tentang apa yang berlaku pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Yang ni yang selalu keluar bila solat-solat biasa, bersamaan 20 April 571 Miladiah, di mana? Di perkampungan Bani Hashim, Mekah. Kamu ambil pensel, kemudian ambil pembaris, boleh bariskan menggunakan pensel ikut macam mana apa yang saya baris. Macam saya ni, saya gunakan highlight, dan kamu boleh gunakan pensel lah, nanti boleh padam. Ini penting. Baginda adalah Rasul terakhir, iaitu Khatimun Nabiyyin, yang diutuskan untuk manusia dan jin. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah merupakan Rasul yang terakhir, dan tiada lagi Rasul selepasnya. Jika dia mengaku ianya adalah Rasul, maka itu adalah tidak betul. Okey, seterusnya saya ambil tajuk yang penting. Semasa peristiwa kelahiran Nabi, apa yang berlaku? Iaitu pada ketika Nabi Muhammad lahir, keluar cahaya dari tubuh Sayyidatul Aminah hingga menerangi istana Basri di Syam. Dekat sini cerita keluar cahaya daripada tubuh ibunya Sayyidatina Aminah hingga menerangi istana Basri di Syam. Dekat sini adalah merupakan gambar yang saya dapatkan adalah istana Basri di Syam. Istana ni istana ni berada di Syam. Pada ketika ini, ketika Nabi Muhammad SAW lahir daripada perut ibunya, maka keluarlah cahaya hingga terang pada kawasan ni. Ini contoh gambar yang saya dapatkan istana ni. Kemudian apa yang berlaku lagi? Yang kedua adalah lahir dalam keadaan meletakkan dua tangannya ke bumi sambil mendongak ke langit. Macam mana keadaannya? Ketika Nabi Muhammad lahir, keadaan Nabi Muhammad tu tangannya letakkan tangannya ke bumi, kemudian sambil mendongak ke langit kepala. Itu adalah keadaan Nabi Muhammad ketika lahir. Itu adalah gambaran. Kemudian seterusnya, lahir dalam keadaan sudah dikhatankan. Sudah dikhatankan ni membawa maksud sudah disunat. Dalam keadaan telah dikhatankan. Pada pendapat lain mengatakan dikhatankan pada hari yang ketujuh. Ada yang mengatakan pada pendapat lain dan rujukan lain yang mengatakan Nabi Muhammad SAW ni telah dikhatankan pada hari yang ketujuh. Dan kita kena percaya bahawa sejarah itu tentang kelahiran Nabi Muhammad dalam keadaan berkhatan tu adalah betul. Dan ada banyak lagi pendapat-pendapat lain, dan di antaranya adalah pendapat mengatakan dikhatankan pada hari yang ketujuh. Seterusnya, apa yang berlaku pada peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad adalah runtuhnya 41 lengkungan gerbang istana Kusra Parsi. Yang nampak ni, gambar yang saya dapat juga, iaitu macam mana lengkungan gerbang istana Kusra pada Parsi. Apa sejarah dan ceritanya boleh tengok dekat YouTube, ada sejarah tentang istana Kusra ni, pasal apa. Kemudian seterusnya adalah peristiwa semasa kelahiran yang berlaku. Berhala-berhala di sekitar Kaabah runtuh, jatuh ke bumi. Ini adalah contoh berhala-berhala yang berada di sekitar Kaabah pada ketika itu, runtuh pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni gambaran contoh gambaran ini didapatkan.
Berhala tu adalah apa? Berhala tu adalah patung. Patung yang dibina di sekitar Kaabah yang disembah oleh orang jahiliyah pada ketika itu, orang-orang Yahudi. Dan seterusnya, kita masuk tajuk yang seterusnya adalah siapakah dia pengasuh-pengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad lahir ke bumi. Bukan sahaja ibu dia, tetapi ada beberapa orang. Kita tengok yang pertama adalah Aminah binti Wahab, iaitu ibu dia sendiri. Yang kedua adalah Suwaibatul Aslamiyah. Siapa? Kejap lagi saya terangkan. Yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Yang keempat Ummu Aiman. Yang kelima Abdul Muttalib bin Hashim. Yang keenam Abu Talib bin Abdul Muttalib. Baik, siapakah mereka-mereka ni semua? Mereka-mereka ni semua adalah di kalangan orang-orang yang mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Suwaibah ni? Siapa dia Halimatus Sa'diyah ni? Siapa dia Ummu Aiman ni? Ummul Aiman ni? Siapa dia Abdul Muttalib ni? Siapa dia Abu Talib? Kita tengok penerangan seterusnya. Seterusnya adalah asuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh bundanya Sayyidatina Aminah binti Wahab. Kita tengok kat sini yang saya highlightkan yang penting, pada awal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh bundanya sendiri, iaitu Sayyidati Aminah binti Wahab. Okey. Mula-mula awal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya sendiri yang mengasuh. Kemudian siapa pula mengasuh? Ketika dalam asuhan dan susuan bundanya, Abdul Muttalib telah mencari pengasuh dari perkampungan masyarakat Arab setempat. Okey, ketika dalam asuhan ibunya, Abdul Muttalib ni telah mencari pengasuh, orang yang boleh menjaga Nabi Muhammad. Abdul Muttalib ni siapa? Siapa dia Abdul Muttalib ni? Jadi kita tengok siapa dia. Okey. Penyusuan ini telah menjadi adat tradisi masyarakat Arab ketika itu. Pada ketika itu, penyusuan orang yang mengasuh pada ketika itu mengasuh anaknya ialah menjadi adat tradisi masyarakat Arab pada ketika itu. Dan yang keempat ialah Sayyidatina Aminah mengasuh kembali baginda ketika berusia 4 tahun sehingga beliau wafat. Orang yang mengasuh Nabi Muhammad pada ketika itu, dia mengasuh Nabi Muhammad sehingga 4 tahun. Kemudian sampai umurnya 4 tahun diserahkan semula kepada ibunya, iaitu Sayyidatina Aminah, untuk dijaga sehinggalah beliau wafat. Beliau wafat hingga ke umur berapa nanti saya akan jelaskan kejap lagi. Baik, kemudian adalah asuhan. Siapa yang mengasuh Nabi Muhammad ketika Ibu Muhammad ni serahkan anaknya tu kepada orang tu? Siapa? Iaitu Sayyidatina Suwaibatul Aslamiyah, merupakan wanita pertama yang mengasuh dan menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas bundanya. Beliau adalah seorang hamba milik Abu Lahab, iaitu Sayyidatina Suwaibatul Aslamiyah, orang yang pertama sekali. Antara bayi yang telah disusukan oleh Sayyidatina Suwaibatul Aslamiyah ialah Sayyidatina Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama iaitu Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian orang yang kedua iaitu Halimatus Sa'diyah. Kemudian orang yang ketiga adalah Ummu Aiman. Yang ni saya jelaskan pendek-pendek siapa yang jaga, siapa yang jaga, siapa yang jaga. Dia panjang penerangan dia, tapi saya ambil yang penting-penting je. Okey. Orang yang pertama yang diserahkan adalah Suwaibatul Aslamiyah, kemudian diserahkan lagi pula kepada Halimatus Sa'diyah, kemudian diserahkan pula kepada Ummu Aiman. Kemudian diserahkan kepada siapa pula untuk menjaga Nabi Muhammad? Tengok. Okey. Diserahkan pula kepada Abdul Muttalib bin Hashim. Siapakah dia Abdul Muttalib bin Hashim? Abdul Muttalib bin Hashim adalah datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang pemimpin Mekah yang hebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh datuknya semasa berusia 6 tahun setelah menjadi anak yatim piatu. Seterusnya, yang menjaga beliau adalah atuk dia sendiri. Siapa nama atuk dia adalah Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim ni adalah datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ni pula merupakan seorang pemimpin Mekah yang hebat pada ketika itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pula diasuh datuknya semasa berusia 6 tahun. Ni kena ingat ni semua ni. 6 tahun. Iaitu setelah menjadi yatim piatu. Bermakna dekat sini bahawa ibunya Nabi Muhammad meninggal dunia ketika umurnya 6 tahun. Kemudian diserahkan pula kepada datuknya untuk dijaga.
Baik, kita baca ilmu tambahan sikit. Semasa Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, datuknya pula meninggal dunia ketika berusia 80 tahun. Maknanya dekat sini, datuknya Abdul Muttalib dapat menjaga Nabi Muhammad selama 2 tahun sahaja. Masuknya Nabi Muhammad umur 8 tahun, datuknya pula meninggal dunia pada umur 80 tahun. Selama 2 tahun diasuh oleh Abdul Muttalib, Nabi Muhammad SAW sentiasa dijaga dengan baik dan dicurahkan sepenuh kasih sayang tanpa berbelah bagi. Kemudian selepas atuk meninggal dunia ketika Nabi Muhammad umur 8 tahun, siapa pula yang jaga dia? Kemudian asuhan yang seterusnya yang menjaga Nabi Muhammad adalah oleh Abu Talib bin Abdul Muttalib. Siapakah dia? Abu Talib bin Abdul Muttalib. Selepas Abdul Muttalib meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Talib. Abu Talib ialah bapa saudara Nabi dan seorang ketua Arab Quraisy. Beliau tidak berharta namun mempunyai anak yang ramai. Abdul Muttalib ni adalah Abu Talib ni adalah merupakan bapa saudara Nabi Muhammad. Abu Talib ialah bapa saudara Nabi Muhammad, seorang ketua Arab Quraisy pada ketika itu. Bapa saudara dia adalah merupakan seorang ketua Arab Quraisy dan beliau tidak berharta namun mempunyai anak yang ramai. Ada kisah lagi. Panjang-panjang nanti saya akan uraikan lagi. Ni kita ambil siapa yang jaga dia, siapa yang jaga dia, siapa yang jaga dia. Jadi tadi yang pertama tadi, kita ulang balik. Yang pertama tadi yang jaga di awal kelahiran adalah ibunya sendiri, iaitu Aminah binti Wahab. Kemudian diserahkan pula kepada Suwaibatul Aslamiyah untuk disusukan. Kemudian diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Kemudian diserahkan kepada Ummul Aiman. Dan selepas itu diserahkan pula datuknya, iaitu Abdul Muttalib bin Hashim. Dan yang terakhir diserahkan pula kepada oleh Abu Talib bin Abdul Muttalib. Jadi itu adalah serengkas siapa yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad lahir di mana, tahun bila. Yang penting-penting saya ambil kat sini. Jadi selepas ni ada soalan yang saya bagi, jadi boleh rujuk pada nota-nota yang saya bagi, yang saya highlightkan ni untuk jawab bersama ibu bapa di rumah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.